Bismillahirrahmanirrahim. Akidah tabi'in kan? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi syaikina fid dharain amin. Sampai di mana? Bait 33. Dalam apa ni? Buku salam ke dalam Tahsilun Nail Marah? Bait 33. Yang itu kita bincang berkenaan dengan ini. Kita sampai tak mana? Habis? Habis ya? Masuk bait yang ke-33 lah. Mauliduhu bi Makkah al-Aminah. مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أي يجب على كل مكلف أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد بمكة وأرسل فيها. Jadi Nabi ini antara yang tepat, wajib diiktikad. Jadi yang disebut dalam kitab Aqidah Awam ini adalah perkara yang wajib diketahui oleh mukallaf. Kata tempat lahir Nabi, tempat wafat Nabi dan sebagainya. Itu benda yang wajib diketahui. Sebab itu wajib kita bagi setiap mukallaf yang taqid bahawa Nabi SAW dilahirkan di Makkah, wa ursila fiha, diutuskan di Makkah, wa tuwfiya bil Madinati, wafat di Madinah, wa dufina fiha. Jadi tidak ada khilaf. Ada kata ada khilaf lagi, maknanya bukan Nabi di Madinah. Tak. Tidak ada khilaf, kata Allah. Semua tempat para anbiya alaihi wassalatu wassalam wafat dimakamkan, itu berlaku khilaf. Kecuali makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makam Rasulullah tidak ada khilaf. Qawlu al-aminah sifatun li Makkah. Ini sifat kepada Makkah. Wusifat bil aminah. Kenapa disifatkan dengan aminah? Li amnin nasi fiha jahiliyatan wa islam. Karena amannya manusia yang berada di sana. Sebab tu orang yang menakut-nakutkan ahli Makkah, maka mereka ni dicelakakan oleh Allah. Siapa yang menakutkan ahli Makkah, maka mereka dicelakakan oleh Allah. ولأن الله تعالى جعلها حرما. Allah Ta'ala jadikan dia haram. لا يسفك فيه دم إنسان ولا يظلم فيه أحد ولا يصاد صيده ولا يقطع حشيشه الرطب إلا لدوائه. Jadi tidak boleh untuk dibunuh manusia, dijatuhkan darah. Tidak boleh untuk dizalimi seseorang. Dan tidak boleh la yusadu sayduh. Ini tidak diburu binatang buruan di dalam tanah haram. Wala yuqta'u hashishuhu ar-ratb. Tidak boleh dipotong daun-daun dia yang basah melainkan dengan tujuan dawa untuk kurban. Illa al-izqir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Abbas, illa al-izqir. Nabi kata na'am, illa al-izqir. Izqir, kata Syekh Yusri, mungkin maksud dia serai. Izqir. Daun izqir ni daun serai tu. Sebab orang Arab dulu dia serai ni, dia daun dia buat di dinding. Dicampur sekali dengan tanah liat, dia buat dinding. Kuat dinding. Qawlu al-Madinah badalun min Taibah bi Taibatil Madinah. Al-Madinati maksudnya itu. Tapi disebabkan kerana nazam syari, maka disukunkan. Badal min Taibah badalu kullin min kull. Lianna Taibata ismun min asma'il madinatir rasul. Walaha asma'u kathirah. Walaha asma'un kathiratun. Asma'un di sini bukan mamnu' nasab. Ya masruf. Nahwa 80 isman madhkuratun fi khulasatil wafa. Ini kitab berkenaan dengan Madinah Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dari karangan Imam Samhudi. Dari khulasatul wafa kan ada sana. Maksudnya Imam Samhudi. Qawluhu bi Makkah wa bi Taibah
huma mamnu'ani min as-sarfi di-ta'nits wal 'alamiyah bi Makkah wa bi Taibah. Yang kedua-dua ni mamnu' min as-sarf, ana ta'nits dan juga 'alamiyah. Fal ba' fihi ma bi ma'na fi, yani fi Makkah, fi Taibah. Wa'lam annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wulida 'ala as-sahih 'inda tulu'il fajr. Jadi dan yang pandangan yang sahih, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir 'inda tulu'il fajr. Yaum al-itsnain lithnatay 'ashrata lailah madat min Rabi'il Awwal 'amul fil. Jadi pada hari Isnin 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Qila yauma fil atau yaumu fil. Jadi ada kata pada hari gajah. Wa qila qabla. Jadi ada kata amul fil, tahun gajah. Ada kata lahir pada 12 Rabiul Awal dan kemudian pada hari gajah. Hari itu yang berlaku tu Nabi lahir. Wa qila, qil semua qil. Wa qablahu, katanya sebahagian lagi qablahu. Tamam? Di bawah tu ada disebut amma wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain fathabitatun fi sahih Muslim. Hari Isnin itu sabit dalam hadis sahih Muslim wa ghairihi. Wa amma qawluhu lithnatay 'ashrata lailah fahuwa qawlu Ibn Ishaq. Itu kalam Ibn Ishaq. Wa naqala al-Mughalti fi al-Isharah an Ibn al-Jazar al-ijma'u 'ala dhalik. ثم قال الإجماع على ذلك. نقل المغلطي الإجماع على ذلك ثم قال فيه نظر. Jadi qaul banyaklah min kalangan ulama. وقال القرطبي بعده ب50 يوما, يعني بعد يوم الفيل. Yani selepas hari fil, dengan 50 hari selepas tu baru Nabi lahir. Khilaf ulama. Yang tepatnya am fil, pada tahun gajah. Wa wulida sallallahu alaihi wa alihi wasallam rafi'an basarahu ila as-sama'. Jadi Nabi dilahirkan dalam keadaan mengangkat pandangannya ke langit, wadi'an yadayhi bil ardi makhulan nadhifan masrura, dalam keadaan bercelak, bersih, yang tidak ada kesan darah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam budak-budak baru lahir kan dia akan ada darah-darah tu. Tak, Nabi tidak macam tu. Masruran, dan Nabi dalam keadaan masrur, ai maqtu'as surrah. Bukan masrur maksudnya gembira. Masruran maqtuna. Masruran maqtuna maksudnya Nabi lahir dalam keadaan gembira dan kemudian berkhitan. Dan masrur maksudnya maqtu'as surrah, terputus dari tali pusat. Maqtu' surrah maqtunan, ai ala suratil maqtun. Maktun maksudnya ala suratil maktun. Kenapa dia takdir pula ala suratil maktun? Seakan-akan macam maktun. Karena waqila wa qatanahu jaddu sabi'a wiladatihi. Ada sebagian pandangan kata yang mengqitankan Nabi adalah datuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdul Muttalib, pada hari ke-7 kelahiran. وجمع بينهما بأنه يجوز أن يكون ولد مختونا ختانا غير تام، ختانا غير تام كما هو الغالب في المولود مختونا فتمم جده ختانه. Tamam? Jadi gabung antara dua pandangan tersebut. Di Nabi lahir dalam keadaan nampak surah seperti khitan, tapi ghair tam, tak sempurna lagi. Maka disempurnakan khitan tadi oleh Abdul Muttalib. Waqila, itu ada orang bincang masalah ni, bincang pula masalah khitan. Seorang anak-anak kalau lahir dalam keadaan khitan ni adalah dipanggil uyub ataupun dipanggil cacat bagi budak yang lahir dan sebagainya. Dia pikir dengan tibul hadisi, dibincang dengan Rasul. Ini masalah. Benda nak dikaitkan sekali dengan ilmu yang dia belajar. Dia terlupa yang ni di satu tempat, yang lain di tempat yang lain. Di perbincangan lain, di perbincangan lain. Digabung semua sekali. Jadi kata sebenarnya kalau lahir sebagai khitan ni nak yang ni aib.
Jadi saya menguatkan pandangan Rasulullah tidak berkhitan. Saya tak ada masalah, tapi kait dengan ilmu baru ham. Ada riwayat sebut. Riwayat sahih pula. Maktunan masrur. Nah, ada dalam riwayat sahih. Apa ada seorang doktor tu kata tak sahih. Banyakkan yang saya kaji kata dia. Hadis-hadis sebut semuanya antara dhaif dengan maudhu'. Lepas tu saya buat pula satu je hadis. Saya buat pula satu ya. Ada sebut Syekh Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah ada sebut dalam kitab dia Sirah Nabawiyah. Pula hadis yang sahih. Hadis hasan. Hadis hasan boleh berhujah. Yang sebut kata Nabi lahir dalam keadaan khitan. Hadis cukup kan? Nah, cukup hadis satu menjadilah yang penting hasan. Hasan boleh berhujah dah. Moyan kata moyan. Jadi saya tak kata ni, saya pun sebut dalam ni. Habis tu. Nak buat yang tulis tu bodoh sangat. Jenis. Nah, tak ada nak mengaku. Kata dia silap. Nah, payah orang ni nanti. Ini payah mengaku silap ni nanti. Payah nak sebut saya minta maaf saya tersilap. Amai juga jenis tu pun, jenis dia buat salah tu, dia tak nak jalan dah, barulah mengaku silap. Kalau dia ada jalan lagi, dia buat dulu. Lepas tu baru dia cari. Ada. Ni ramai kan? Ramai ini. Jadi dia buat pula pandangan tu. Lepas tu dia pakai hentam ya. Jadi ada pandangan. Nun jauh di sana. Pandangan yang qil yang ke bawah. Bila buat pula juga ada pandangan. Abang tu dia macam mustahil kan? Tak, ini haram kata orang. Orang yang keluar pandangan dengan tidak mengetahui, jahil. Kemudian bila ada pandangan, dia dikira macam tak tahu. وقيل ختنه جبريل يوم شق قلبه عند مرضعته حليمة. Qil katanya Nabi SAW dikhatamkan oleh Sayyidina Jibril pada hari dibelah dada Nabi SAW di rumah Sayyidatina Halimah Sa'diyah di kawasan tersebut. وروي أنه صلى الله عليه وسلم تكلم عند خروجه من بطن أمي فقال جلال رب الرفيع. وقيل قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا ويمكن الجمع بينهم. Boleh jadi jamak di antara dua. Nabi sebut dua sekali. Jalal Rabbil Rafi', Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila. Ini ya. Ada. Tu kata depa ni suka bincang dengan otak dia. Dah boleh terima ke? Kalau betul jadi masuk Islam habislah Abu Jahal kau. Abu Jahal masuk Islam. Dia kira masuk Islam dengan Nabi cakap. Hak yang mukjizat banyak lagi lepas tu Nabi tunjuk. Haram tak masuk Islam juga. Dia kira kalau Nabi kecil tu baik boleh cakap dia tu depa akan masuk Islam. Nabi tak dakwah lagi waktu tu. Ni contoh lama. Hadis memang ni pasal dulu ulang hadis. Nampak tak? Kamu kita kalau mengajar ni dia akan cakap kalau betul yang ni. Kenapa depa tak masuk Islam? Banyak ada benda yang betul dalam dunia ni. Kamu nampak ajaib. Nah, tak masuk Islam apa ramai. Hanya kerana benda ni. Nabi Isa alaihissalam cakap juga waktu kecil. Awak dia nak bunuh juga dia pada waktu selepas bagi dari Isa alaihissalam kenapa nak dibunuh juga selepas mana dia dah seru umat pada waktu itu untuk menyembah Allah. Ada dia berpakai dengan dia cakap waktu kecil. Baca cerita tinggal cerita lain. Kalau nak bodoh pun bodoh lah bagilah ada gabungan lagi. Ini bodoh nampak sangat. Macam tak baca sirah tu. Itu dah masalah. Lepas tu tak boleh nak kait dia. Ni hukum akal, ni hukum adat. Semua ni tak boleh nak beza. Lepas tu kita nak tahu tengok orang yang alim ke tak alim. Nak tahu kata dia ni wali ke tak wali. Dia mengaku wali. Dia boleh, kalau bincang pak hukum akal pun tak erti. Dan dia kata ni bukan berakal. Imam Mahramai dah sebut. Imam Mahramai dah sebut dah. Kata apa? Siapa yang tidak mengetahui hukum akal, maka bahawa ghairu aqil. Dia majnun. Kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Perbuatan Nabi Khidir itu bukan bercanggah dengan akal, bercanggah dengan adat, bukan dengan akal. Kita tak boleh terima akal tu. Ada pergi bunuh orang, kita tak terima akal. Kita dengar tu bodoh. Ya? Dia tak macam Nabi bunuh orang. Akal kita boleh terima. Akal hang sebab hang bodoh.
Nabi tak akan buat perkara yang bercanggah dengan akal. Kalau lakukan perkara yang bercanggah dengan adat, ya khair, tak ada masalah. Lepas tu Nabi tak ada seorang pun yang datang, saya akan buat perkara yang bercanggah dengan akal. 1 tambah 1 jadi 3. Saya akan buat pula mujizat, 1 tambah 1 jadi 3, kerana dia bercanggah dengan akal. Tapi kalau terbalik bukit, masalah apa? Oh, ini tak terima akal ni. Sebab tu kamu kalau nak cakap, bagi cerdik dulu. Jangan cakap kalau lagi mana tak betul yang kita ucapan tu. Ini kita nak cakap, kita nak bagi ceramah. Kita nak abad kata Nabi ada mukjizat. Nabi, mukjizat Nabi ni kalau kita baca memang tak terima akal. Nampak sangat bodoh. Tu suruh mengejar bodoh. Mukjizat Nabi ni kalau kita tengok memang akan bercanggah dengan adab. Lepas tu kalau kita orang yang mengaji, kalau dia bercakap, dia akan berlapik. Dia tengok ni, oh ini bercanggah adab ni. Dia tak sebut bercanggah akal. Tapi kalau beranak dulu berdapak, ini bercanggah akal ni. Sungguh. Main mana anak beranak dulu berdapak. Anak main lawak pak. Lepas tu pak kahwin. Kahwin 2 lain lah. Ni kahwin nak pertama ni. Anak dia main Back to the Future. Ni ingat cerita apa? Son Goku. Gohan balik-balik. Main jumpa pak dia. Dalam selamat bercerita. Naik kapsul. Apa cerita? Tak ni lah. Tengok video sekarang ni. Dia tak pakai ta'i sama-sama sendiri. Lepas tu ada seorang pergi share video saya. Saat saya marah di Penang. Video tu punya panjang. Sikit tu je cerita pasal hakikat makrifat ni. Kebetulan tadi Penang. Oh, sedap. Saya tengok kau yang tadi yang depa tu pun. Jangan tag saya, duduk tag. Saya pesan macam tu. Anak-anak murid, orang yang friend dengan saya ke apa semua kali, kalau kata ada orang kata apa kat saya, jangan tag saya dalam tu. Biar dia nak kata. Dia nak tag saya. Tag ni kurang ajar. Semua orang yang tag kepada orang lain. Contoh ada seorang. Ustaz cuba tengok dia berkata Ustaz, bodoh. Hang tu yang bodoh. Hang memening dah. Aku dah banyak benda lagi nak kena buat. Nak kena merocak kita. Nak mengajar lagi. Ni macam-macam ni kat Mesir. Lagi nak apa ni, berhadapan dengan pelbagai pihak kan. Tiba pula dimasukkan lagi masalah lain pula dah. Tapi saya tak ikhram pun. Bila saya baca ni saya gelak kan. Alhamdulillah lah ni dah jadi makin tenang. Tenang, tahan kecaman. Hantamlah apa pun tulis kata maki lah ustaz ni bodoh lah. Saya tumpang gelak lagi. Masya-Allah. Macam dah reti sangat dia tu. Oh kalau reti nak musarak dia kira reti lah. Kalau tak reti nak musarak tu maksud tak reti apa lah. Kata ada 3 orang nak kasak juga. Balas ni. Dah bodoh duduk diam lah. Baca lah pula ni. Apa kat lawan. Reti kita baca. Salah. Dia tahu ustaz tu relax je tak balas pun. Yang duduk gaduh apa? Gaduh balas. Oh, bercanggah mak ni. Kita ni jadi sedih tengok. Dia seorang dia bertahan tu. Bertahan sungguh. Dia ada kelompok ni. Dia ada geng. Tapi senang naik. Semua kurang ajar. Kalau didikan daripada syaitan, keluar syaitan ni. Keluar syaitan, dia takkan keluar manusia. Kalau dididik oleh masyayikh, awliya, dia akan keluar wali. Kurang-kurangnya dia akan cakap benda yang khair insya-Allah. Dia kata, apa? Biarlah dia nak kata apa. Dia takkan apa ni, sonok nak balas. Jadi kalau keluar macam ni, didikan dia sama je. Sebab tak ada didikan. Dia tak ada panduan. Guru silsilah dia syaitan. Hujung sekali iblis. Nak keluar ke mana? Dia keluar jalan tu juga lah. Cakap benda tak sepatutnya. Kena baca kitab Imam Sya'rani. Imam Sya'rani dia tulis kitab Jawahir. Ada Al-Ajwibah apa tu? Setupan nak bawa. Kalau baca kitab tu, Masya Allah, dia jawab habis semua. Hak bawa tu kata. Semua dia jawab. Kalau bercanggah antara fuqaha dengan mutasawwif. Fuqaha bercanggah dengan sufiyah pada zaman tersebut. Nak dahulu yang mana? Siapa nak kena beradab dengan siapa? Kata Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani,
fuqaha ini adalah penjaganya agama. Mereka ni, agama ni macam satu negeri. Penjaganya, panglima-panglimanya adalah fuqaha. Kalau tu fuqaha dia tak akan biarkan orang yang bercakap benda yang bercanggah dengan agamanya, dia akan pertahan sungguh. Tu ada seorang syaitan. Iblis habaq kat anak dia, syaitan. Dia kata, kita nak pergi test. Seorang nak tengok ni siapa yang alim. Dia kata pergi test. Dia kata pergi test Habib. Seorang Habib. Test Habib. Tanya kat Habib, saya nak tanya satu benda, boleh tak? Kata, apa dia nak tanya apa? Boleh tak Allah Ta'ala memasukkan semua dunia dan langit ini ke dalam lubang jarum? Boleh tak? Boleh tak Allah nak masukkan semua langit dalam lubang jarum? Boleh tak? Allah Ta'ala boleh tak buat? Maksud dikecilkan, masukkan dalam lubang jarum. Wali tu, Abid bukan wali. Abid tu diam. Dia kata, Iblis ni kata, tengok, dia diam. Diam tu pun dah kafir. Maksudnya dia syak dengan takdir Allah Ta'ala, dengan kudrah Allah Ta'ala. Khali makan. Ini kita tak bimbang dengan. Kita bimbang dengan faqih. Faqih ni dia tidak pun dia boleh kacau kita. Dia jumpa pula dengan faqih. Faqih ni tidak pun Khairullah. Kita pergi jumpa dia waktu ketika sebelum zawal syams. Waktu tu Khairullah. Syaitan masuk, tengok wali tu tengah alim faqih tadi tengah tidur. Keluar balik, dia tengah tidur. Dia tengah tidur, lepas tu dia pun ketuk pintu. Wali tu pun kata, masuk. Tu dia tanya, boleh saya nak tanya tu? Iblis masuk. Dia kata, boleh tak Allah Ta'ala nak masukkan langit dan bumi ke dalam lubang jarum? Boleh tak? Wali tu kata boleh. Allahu ala kulli syai'in qadir. Lepas tu Iblis tu tanya, wa kaifa dhalik? Macam mana dia buat macam tu? Uskut dia kafir. Ukhruj. Terus faqih dia kata apa? Diam kamu hai kafir, keluar daripada rumah. Lepas tu Iblis dia kata apa kat anak? Syuf. Ada alim. Disebabkan kerana kita tanya soalan yang tak patut ditanya, terus dia kafirkan kita. Ini alim. Lepas tu bahaya dia pun ni lebih berat daripada kita dengan orang abid. Abid yang tidak alim, ni kita tak bimbang. Tapi alim yang macam ni kita bimbang. Macam mana kamu boleh tanya soalan? Kamu tanya dia boleh masuk. Lepas tu kamu petikai apa? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala boleh buat benda tu. Lepas tu kamu petikai. Macam mana dia boleh buat macam tu? Maksudnya kamu ni tak betul ni. Tu alim tadi letakkan hukum. Imam Rawat Syar'i cerita peristiwa tu pernah. Kemudian Imam Ali Khawah ada sebut. Sidi Ali Khawah kata apa? Sidi Ali Khawah kata, kalaulah faqih ini mengetahui apa yang ada pada si sufi, dan si sufi meraihkan apa yang ada pada si faqih dengan ilmu, maksudnya dia tidak akan zahirkan benda yang tidak sepatutnya, maka akan jadi aman dan juga akan jadi tenang. Kalau sufi masalah ni, tu yang saya kata, saya marah tu sebab duk kata kat orang dulu, duk kata para fuqaha tak tu, duk kata ulama-ulama lah ni mengajak benda-benda yang ni je, yang panggil apa, kulit-kulit je. Dia tak baca ni yang Imam Sya'rani tulis. Nak baca macam mana? Tak erti bahasa Arab. Baca terjemah. Quran pun terjemah. Terjemah pula betul buat terjemahan sendiri. Kami berikan sejenis ilmu, sejenis. Lepas tu syaratan sejenis. Saya cukup lawak tau. Kalau orang dia terjemah, lepas tu kemudian dia pergi syaratan terjemahan dia. Allah sebut sejenis. Sejenis tu, apa sejenis tu? Why we not try to find? Kenapa kita tak try cari? Dia kata apa sejenis tu? Oh, cara. Yang seorang lagi pun tambah, tak bagi kita puasa abang ilmu tu. Lagilah puasa abang. Bang, dah lagi orang tahu. Saya tak tahu apa.
rasa macam sama pula. Ini dengan disebarkan. Lah. Ada seorang tak mesej kat saya, dia kata, "Ustaz, saya minta maaf, saya maki ustaz dalam satu grup. Saya dah tersilap. Saya ingat ustaz kata kat ustaz ni dah sama ya." Saya senyum. Saya macam dia ingat saya maki ustaz dia. Ustaz tu kan. Saya tak kata lah, ustaz dalam video tu saya tak kata lah ustaz tu. Saya kata kat orang lain. Tapi sama naik orang tu. Dan saya minta maaf, saya ingat ustaz kata kat ustaz tu. Oh, rupanya geng tu maki saya dulu. Betul abang, kita tahu dia siapa. Oh, jenis ni rupanya. Jenis kalau orang maki ustaz, maki orang teruk. Saya kalau orang maki saya tak bagi nak murid. Jangan lu balas dia tak tahu, buat tak tahu. Saya buat tak tahu, buat tak tahu. Susah. Tak payah duk hantar gambar, duk tulis, duk letak gambar. Apa ni, saya jumpa tok guru, jumpa tok tayar. Buat lawak. Al-ma'ruf la yu'arraf. Faham? Tak payah dah diperkenalkan lagi. Kalau dah terkenal tu biar terkenal. Jangan duk diperkenalkan lagi, duk letak gambar. Tengok ni, inilah guru kami. Syekh saya duduk dengan syekh ni. Syekh ni duduk dengan syekh ni. Pergi jumpa syekh ni. Alah tu biar saya letak sendiri tak apa. Ni kalau nampak tok guru dia terkenal sikit dan pergi letak gambar tok guru, jumpa dengan tok guru ni, tok guru syekh ni main jumpa syekh ni. Nak abang kata dia tok guru dia ada iktiraf. Betul tak sikit tak betul kan? Pelik orang tu. Dia yang jadi sombong ni sebab dia tak mengaku kesilapan. Dia tetap bertahan dengan tu. Sebab apa? Sebab ada orang ikut. Itu je sebab. Itu yang keluar Gurindam hari tadi. Gurindam hari itu keluar ke tu. Dia buta, dia jalan ke orang. Kitab tu kena baca. Kitab Syekh Imam Abdul Wahab ni kena baca. Kena baca bab tu je cukup lah. Kalau nak baca ilmu solihin tak cukup. Tak ada panjang. Ilmu orang soleh, ilmu para awliya. Kita jangan ingkar dengan para wali. Bukannya puak mengaku wali ni. Wali mengaku wali ni bukan dia. Ni wali betul ni. Awliya. Jangan kita ingkarkan, kita tak tahu ilmu yang dia ada. Imam Abdul Wahab Syarani senaraikan balik ilmu para wali sahaja daripada muka surat 25. Kitab tu tahqiq Syekh Abdul Hadi Kharsah. Daripada muka surat 25 sampai muka surat 100. Muka surat 25 sampai muka surat 100 tu senarai ilmu saja. Dengan syarah sikit saja. Minha ilm kaza, minha ilm kaza, minha ilm. Lebih kurang 75 muka surat. 75 muka surat nama ilmu sahaja. Dia kata macam mana kita ingkar dengan wali? Kita tak tahu ilmu yang dia ada. Haji. Ilmu yang kita tak nak dengar pun. Nah, ilmu tu. Ilmu tak nak dengar. Yang kita tak tahu ni ilmu nahwu, sorab, balaghah, bayan semua ni tu. Sebab tu Imam Ali Khawas kata, salah kalau seorang wali mengeluarkan benda yang hakikah yang ada pada dia untuk diturunkan kepada hukum dunia. Salah. Al-Imam Ibn Daqiq Al-Aid radhiyallahu anhu, waktu ketika dilantik jadi qadhi, dia berhukum dengan hukumnya dengan hakikah. Al-Imam Izzuddin Ibn Abdul Salam waktu itu masih hidup. Sayyidi Izzuddin Abdul Salam hantar surat suruh pecat Imam Ibn Daqiq Al-Aid hanya kerana dia hukum dengan hukum hakikah. Imam Izzuddin Sultanul Ulama kata apa? Kami lantik kamu jadi qadhi bukan berhukum dengan hakikah, berhukum dengan zahir syariah, berhukum dengan hakikah. Kamu akan jadi tasadum dengan umat nanti. Apa dia cerita dia? Kata Imam Abdul Wahab Syarani, cerita dia ada seorang lelaki mengaku kata ni lembu dia punya. Padahal itu bukan lembu dia punya. Imam Ibn Daqiq Al-Aid kata, "Lah, ni bukan lembu kamu. Baik kamu mengaku kata ni bukan lembu kamu. Kalau kamu tak mengaku, keluar tanduk lembu daripada mata kamu. Tanduk lembu tu akan keluar daripada mata. Keluar tanduk lembu daripada mata. Mati terus waktu tu. Ni, keluar tanduk lembu. Dulu. Waktu tu juga mati orang tersebut. Dengan ucapan Imam Ibn Daqiq Al-Aid. Lepas tu dipecat Imam Ibn Daqiq Al-Aid. Ini Sayyidina Izzuddin Abdul Salam kata, kami hantar kamu, kami lantik kamu jadi qadhi bukan berhukum dengan tu. Berhukum dengan tu mati orang nanti semua. Susah nanti manusia. Hukum dengan zahir syariah. Kamu tengok dia tak ada bukti. Bukti lembu tu dekat dia dan kamu tak ada bukti yang kuat. Ya. Jatuh kepada orang tersebut. Tapi dia nanti dia dengan Allah Ta'ala. Hukum telah dijatuhkan. Selesai. Dia jangan hukum dengan ilmunya qadhi. Kalau qadhi tu ada kasyaf, jangan dihukum dengan kasyaf dia. Faham? Jangan hukum dengan kasyaf. Memang macam tu sekali. Para uliya punya letak hukuman.
Lepas tu kita tu bagi panduan betul. Sebab Imam Abdul Wahab Syarah ni dia gabung dua. Dia gabung hakikah dengan syariah. Lepas tu dia berhak cakap dalam bab tersebut. Dan malam syariah tak terbahu, syariah tak main, tak mengaji betul-betul, nak bincang bab hakikat. Cik macam jadi kita kata kita lawan dengan dia kata kita lawan dengan wali-wali. Kita lawan dengan wali-wali. Kita yang nak bawa orang pergi kubur wali-wali. Sampai dituduh ashabul kubur. Kita dianggap sebagai ashabul kubur, ahli kubur kita. Lawat kubur wali, pergi jumpa para wali. Kita tak jumpa wali, itu je. Kita marah orang macam ni, dia kata, oh kita lawan dengan orang-orang yang nak. Orang-orang muda lah ni nak macam ni. Ustaz-ustaz macam ni yang menyusahkan orang nak mengaji ilmu hakikat. Hang seronok sangat apa? Kenapa yang tak mau mengaji? Itu dalil kata hang ni memang dah tak betul lah. Kalau betul hang nak yang betul, main mengaji yang. Nah, Syekh Ali Al-Marsafi rahimahullah, guru kepada Imam Abdul Wahab Syarani, dia kata ashabus syariah, ahli tafsir, ahli hadis, ahli lughah, musarraf dan sebagainya, mereka ni menjaga syariat. Dan ashabul haqiqah tak boleh bercanggah dengan ashabus syariat. Kerana syariat dikuatkan dengan perkara tersebut. Syariat dikuatkan dengan lughah. Syariat dikuatkan dengan fiqh. Syariat dikuatkan dengan tafsir. Syariat dikuatkan dengan hadis. Ashabul haqiqah jangan bercanggah dengan mereka. Bercanggah dengan mereka, mereka yang salah. Disalahkan kepada pihak mereka. Jangan disalahkan kepada pihak fuqaha. Mana fuqaha menjalankan tugas dia. Itu maksud. Baru tak tersalut. Faham? Saya nak tulis lebih panjang sangat. Nak tulis dalam Facebook orang tak baca macam-macam. Tulis maki orang boleh, orang baca. InsyaAllah pada orang habis. Tapi kalau tulis macam ni, itu orang tak baca. Nak tulis tak islam. Tulis apa? Dia kena baca. Apa tu buat syarah. Tengok dia nak tengok. Malam ni saya bawa main kitab. Saya nak baca malam. Masuklah. Setelah malam ni saya akan baca sikit. InsyaAllah. Kalau kita nak pergi betul balik je, kalau tak pokok sebab dia kata salah. Tu orang yang tak betul mengajak sekarang banyak. Lepas tu gagap dia anggap merak pula dibuang tepi. Orang punya ramai tak comel ni semua, tidak semua buat bombat datang. Kucing dia anggap singa. Dia kucing ngiau. Yang dia dengar ni semua pekak tuli semua. Oh, rimau ni, singa ni. Hak singa betul. Dia duk ingat kucing. Dia tahu kata hak tu nak tekan kepala dia. Dia buat lagi. Baik. Waqila wa ruwiya wa rawa al-khilaf. Wa ruwiya وروي الخلاف في محل خروجه صلى الله عليه وآله وسلم من بطن أمه فقيل إنه خرج من محل المعتاد. Ini khilaf pula. Diriwayatkan pula khilaf pada mahal khuruj, tempat keluar Nabi SAW daripada perut ibunya. Faqila innahu kharaja min mahallil mu'tad. Mana bahasa ulama sangat beradab. Dikeluar daripada tempat yang biasa, tak sebut daripada faraj, ta'adduban ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mahallil mu'tad ma'ruf. Wa qila innahu kharaja min tahta surratihi falta'amat fil hal. Ada kata keluar daripada bawah perut surratiha, daripada bawah pusat ibunya, terbelah keluar pada waktu tersebut, dan kemudian falta'amat fil hal, gabung balik. Dia macam cesarean. Yang macam cesarean tu keluar, lepas tu gabung waktu tu juga. Lepas keluar Nabi, gabung. Wa mala ilaihi hadha syekhuna Muhammad Hasabullah. Ini syekh kepada Syekh Nawawi Bantan. Syekh Muhammad Hasabullah ada kitab syarah kepada Manasik Al-Kubra karangan Al-Imam Qatib Syirbi. Kitab yang mumtaz. Wa ruwiya al-khilaf aidan fi hamli ummihi sallallahu alaihi wasallam bihi. Ada sebahagian kata dalam riwayat sebut kata Nabi SAW lahir daripada keluar di sebelah ni. Syekh Nawawi Bantani sendiri dalam kitab dia Nihayatuz Zain ada satu pandangan yang ketiga. Katanya keluar daripada sebelah pinggang kiri.
daripada sebelah pinggang kiri ni terbelah, keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam, falta'man, dengan gabung. Jadi Nabi bukan keluar daripada mahallil mu'tam. Dan para ulama Malikiyah mengatakan siapa yang mengatakan Nabi keluar daripada tempat tersebut, maka hukumnya kafir. Kalau tidak bertaubat, boleh dihukum bunuh. Saya tanya kepada Syekh Yusri, Allah, macam mana dengan pandangan ni? Kata Syekh Yusri, ini mabni ala al-ihanah. Kalau seorang tadi bercakap dengan tujuan untuk menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada seorang sebut kata saya berpegang dengan pandangan Nabi keluar daripada tempat yang biasa, mahal mu'tad. Kita kata kalau dengan nada tidak menghina Rasulullah, tidak ada masalah. Mazhab Maliki kata siapa yang sebut macam tu, maksudnya keluar daripada mahal mu'tad tadi ni, maka dihukum kafir dan boleh dibunuh kalau tidak bertaubat. Itu kalau dengan keadaan menghina Rasul. Contoh kalau dia main-main, dia kata Nabi pun beranak betul ya. Yang ni bahaya. Karena kalau orang yang macam ni bahaya. Lepas tu dijaga. Ulama jaga dalam bab tersebut. وروي الخلاف أيضا في حمل أمه صلى الله عليه وسلم به فقيل إنها لم تجد لحمله صلى الله عليه وسلم أعظم ثقل. Jadi kata ibunya Nabi beliau ketika mengandungkan Rasulullah tidak merasakan sedikit pun berat. Wa riwayatul masyhurah annaha lam tajid lidzalika syai'an. Ada riwayat kata tak rasa berat sangat, berat juga tapi tak rasa berat. Rasalah ada tu dalam perut, cuma tak rasa berat. Tapi dalam riwayat yang masyhurah annaha lam tajid lidzalika syai'an, tak rasa apa tu. Rasa macam tak mengandung. Orang mengandung ni tengok tahu. Kalau anak keluar 3 bulan anak keluar apa ni 3.5 kilo tu ataupun 2.5 kilo. 2.5 kilo tu anak saja. Tak kira lagi tu yang ayam lagi dalam perut apa semua sekali tu. Tu kalau gabung-gabung ni 40 kilo. 10 kilo. 10 kilo duk bawa setiap hari. Dengan berat dia lagi. Berat anak tu lagi dalam perut. Kita tak apa. Tak mengandung apa ni, tak apa nak berat mana. Lepas tu bila ada seorang lelaki dengan perempuan, suami isteri bergaduh, lepas tu nak hak penjagaan anak, maka apa ni, jadi tanya qadi, apa hujah si suami nak jaga anak? Kata dia, kerana saya hak, saya berhak, saya bapa, saya yang mengandungkan dia dulu. Kalau tak kerana saya, dia tak dapat anak. Itu apa ni, tanya pula kat isteri, kamu pula apa hujah kamu? Dia kata, ya betul dia mengandung dulu, tapi dia mengandung dengan senang. Dia mengandung dengan senang. Saya mengandung dengan susah. Dia keluarkan anak tu dengan nikmat, saya keluarkan anak tu dengan azab. Qadi kata, menang kat mak. Menang kat mak tu dapat kata dia lebih utama untuk dapat hak penjagaan. Dia keluar waktu jima, keluar dalam keadaan nikmat. Yang teruk nak keluar nanti tu mak dia tu, nak beranak, itu yang teruk. Kata kamu kalau kahwin nanti, kalau bini nak beranak, duduk kat tepi. Duduk kat tepi dia, tengok masa tu tak rasa nak kahwin tu, lepas tu rasa balik. Lawak. So, dia terlupa tu jalan. Tengok susahan, takut kita tengok. Tapi lepas beranak, nak beranak lagi. Heran perempuan ni. Yang paling sakit tu, tentang sakit yang paling sakit dalam dunia, pun nak beranak lagi mana? Kalau mengandung dia seronok kat dah. Kita kalau sunat tak mau sunat dua kali. Cabut gigi pun tak mau. Sakit gigi tak kira ni, tak mau pergi. Cabut gigi, buat tak. Makan cekih dia boy. Cekih, sumbat lah lubang. Tak apa. Yang penting jangan cabut gigi. Sakit. Takut. Tengok jarum takut lah. Dia pun mengandung beranak, nak beranak lagi. Ya. Tu yang mak sampai anak 9 orang, 7 orang, 8 orang. Boleh. Tak takut. Dia sakit beranak, tengok anak terus rasa lega. Ajib nak, mak ni ajib. Kecuali yang tu lah, yang buang anak satu tu bukan orang, tu syaitan. Wa jumi'a baina riwayatain bi anna al-awwala fi awwal al-hamd.
wal akhara fi akhirih litaqa'a mukhalafatul 'adati fihima. Jadi dijamak di antara riwayat ni, apa dia? Al-awwal fi awwalil ham. Maksudnya pada permulaan rasakan ada sedikit rasa macam ada anak, wal akhar fi akhirih. Manakala yang lam tajid di zalika syai'an tadi tak rasa apa. Litaqa'a mukhalafatul 'adati fihima. Makanya la taqa' hatta ya'lama anna kulla umuri sallallahu alaihi wasallam qariqatan lil 'adah kama qala Ibnu Hajar. Tamam. Karena kedua-dua perkara tersebut jadi mukhalafah lil 'adah pada kedua-dua perkara. Sebab biasanya kalau mengandung pada permulaan rasa ringan. Nampak tak? Pada akhir baru rasa berat. Betul tak itu? Tapi ini terbalik. Pada awal rasa berat sikit. Pada akhir tak ada rasa apa. Kan tu mukhalafah li adat tu. Tengok. Adatnya pada permulaan tak rasa apa. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan yang pertama tak rasa apa. Dan sebulan yang pertama tu tak rasa apa, tak rasa apa. Tapi tak sebulan pertama pula rasa a'zam as-siqal. Lam tajid a'zam siqal, tapi fi siqal. Ada berat sedikit pada permulaan. Ana lam tajid dzalika syai'a pada fi akhirih. Pada akhir ham tidak rasa apa-apa. Ini dalil apa? Karena anna kulla umurihi sallallahu alaihi wasallam khariqatan lil 'adah. Karena umur Nabi sallallahu alaihi wasallam ni semuanya khariqah lil 'adah. Faham ni? Macam mana Imam Ibnu Hajar syarah apa ni? Qalat Aminatu lamma madha li min al-layali wal ayyam 9 ashhur 'ala at-tamam. Bila selesai 9 bulan, akhadhani ma ya'khudhu an-nisa'u min at-talq. Jadi berlaku kepada aku seperti mana yang berlaku kepada wanita yang lain, iaitu berlaku talq, keluar darah. Walam yadri bi ahadun min al-khalq. Tak ada seorang pun yang tahu pada waktu itu turun darah. Wa inni wahidatun fi manzil. Saya duduk seorang-seorang. Wa Abdul Muttalib fi tawafihi la ya'lamu qida'a habali. Dan Sayyidina Abdul Muttalib waktu sedang tawaf, dan dia tak tahu kata telah sampai dah waktu pada waktu tersebut. Wa ra'aitu qit'atan min at-tayr manaqiruha min al-yaqut al-ahmar qad ghattat hijrati bi ajnihatin kaz-zumurrud al-akhdar. Zumurrud al-akhdar. Dan pada waktu itu aku nampak qit'ah min at-tayr. Jadi nampak ada macam burung yang mana manaqir, dia punya paruhnya daripada yaqutul ahmar sedang menutupi hujrati, bilikku pada waktu itu, dengan ajniha, dengan sayapnya yang dibuat daripada zumurrud al-akhdar, daripada zamrud yang berwarna hijau. Jadi macam zamrud, zumurrud al-akhdar, itu zamrud yang berwarna hijau. Zamrud memang warna hijau pun. Ini untuk nak jelaskan lagi sifat. Macam yakut lah, yakut memang warna merah. Yakut merah. Tapi nak jelaskan lagi sifat itu untuk menjelaskan. Tanbih fi 'azimi buq'ati fadli buq'ati syarifah. Qad in'aqada al-ijma'u 'ala anna Makkah wal Madinah afdalul biqa. Ijma' ulama Makkah dan Madinah adalah afdal al-biqa. Wattafaqa al-a'immatu as-salasatu 'ala anna Makkah afdalu min al-Madinah. Dan ittifaq pula a'immah salasah bahawa Makkah adalah lebih baik daripada Madinah, afdal daripada Madinah. Wa akasa Malik, Imam Malik aks, Madinah lebih afdal daripada Makkah. Wal khilafu fi ghairi al-buq'ati syarifah. Yang khilaf tadi pada apa? Pada bukan selain daripada buq'ah syarifah, allati tadammanat a'dha'uhu. Allati tadammanat a'dha'uhu. Tadammanat hiya a'dha'uhu. Yani tadammanat al-buq'ah a'dha' an-nabi sallallahu alaihi wasallam. A'dha' jadi maf'ul. Wa illa fahiya afdalu min as-samawati wal ardi jami'an qat'an. Jadi perbincangan para ulama hanya pada Mekah Madinah, bukan termasuk pada masalah hatta kalau yang ittifaq ulama salasah min al-a'immah kepada Makkah lebih afdal daripada Madinah. Perbincangan tadi selain daripada buq'ah Nabi SAW, tempat Nabi dimakamkan. Tempat Nabi dimakamkan tu tidak ada khilaf, bahawa itu adalah lebih afdal daripada langit dan bumi seluruh. Paling afdal. Maksudnya tanah tempat Nabi dimakam itu tanah yang paling afdal.
Alhamdulillah, min minanillahi ta'ala laqad akaltu turbati asy-syarif marratain. Saya pernah makan tanah Nabi SAW 2 kali. Tanah maqam Nabi SAW. Itu tanah yang terbaik yang tidak ada dalam. Sekali saya makan di Jordan, di rumah Syekh Fawaz Tabbah. Dia ada tanah Nabi SAW. Saya makan. Sekali lagi di Madinah Al-Munawwarah. Tanah tu dibagi kepada Habib Zain bin Sumit. Habib Zain bagi kepada anak murid dia bagi kepada kami. Makan sikit. Tanah sebagian saya simpan, bagi masuk dalam perut. Itu tanah yang terbaik. Wa min qawasis Makkah annahu idza kataba ala jabil al-mar'uf bidam ru'af Makkatu wasatil bilad. Makkatu wasatul bilad. Wallahu raufun bil ibad. Inqata'at dam. Jadi antara qawas ismi Makkah, ini antara mujarrabat. Antara qawas ismi Makkah, nama Makkah ni kalau ditulis pada Jabil Mar'uf, ni dari orang yang selalu keluar darah, kan? Tulis dengan apa? Tulis dengan ayak lah. Dia tulis dengan darah. Nama Allah tak ditulis dengan darah. Yang hidup ambil darah tu pula, ambil darah tu bukan. Ni lah, tak boleh, haram. Tulis sebab tu nama Allah. Dia tulis dengan ayak lah. Tulis Makkah ataupun ambil Makkah pun boleh. Di Makkah wasatul bilad wallahu raufun bil ibad inqata'ad dam. Akan terputus dam. Masuk ke tengah duk keluar darah tu. Darah tu keluar tak berhenti contohnya lah. Ataupun duk keluar selalu. Maka tulis dekat dahi dia. Makkah tu wasatul bilad wallahu raufun bil ibad. InsyaAllah akan terberhenti darah tersebut. Zakarahul Bajuri fi hasyatihi 'ala syama'il. Di syama'il di sini. Pada kawasan ismi Makkah, insyaAllah. Dan ulama-ulama Imam Bajuri ni tahu orang jalan-jalan pun ni tulis. Orang terbala dia lagi alim pada ni. Oh yang ni apa dia? Ini syirik ni. Mudah syirik. Jangan kawan Wahabi ni bodoh. Sungguh saya kata. Kawan tak apalah. Saya mau main kawan Wahabi tak. Maksudnya jangan mengaji dengan dia. Inna hadha ilma dinun Fadhuru' man ta'khudhu dinakum. Daripada bawah saya tak tahu lama dah saya tak kata kau Wahabi bodoh ni. Mau 2-3 kali lah kata boleh. Lama dah tak kata. Dah tak perlu kata dah. Mantau dah kata bodoh. Wallahu a'lam bishawab.